Yo guys, welcome to the video. Untuk orang yang nak tahu apa new features yang ada dalam Android phone korang, especially untuk upcoming Android 14 pada tahun 2023 ni, korang patut tengok video ni dulu sebab aku dah install dekat sini. Ni adalah Android 14 yang ada dalam Pixel UI. And most of these features pun akan datang dekat korang punya device. Sama ada korang pakai Xiaomi ke, Samsung ke, Oppo, Vivo, boleh juga incoming untuk 2023. Based on kau punya brand sendirilah, sama ada dijanjikan tahun ni ataupun tahun depan. And ada a few features juga yang mungkin di-alter oleh jenama tu sendiri juga. But benda yang pertama sekali yang aku akan ceritakan dekat korang tentang Android 14 ni adalah aku punya usage ni, sebab benda ni baru je keluar kali kan. Aku dah pakai dalam seminggu lebih. This is a beta version tau. Ni adalah beta 3 untuk pakai, untuk letak dekat aku punya nombor sendiri, dan boleh kata dia punya operating system is quite stable lah. Tapi benda ni bukan akan enablekan Pixel ni dia jadi support 5G dalam Malaysia. So far apa yang aku tahu, cumalah U-Mobile sahaja yang support 5G untuk telefon Pixel. Tu untuk Pixel enthusiast lah kan. And untuk nombor yang aku pakai dekat sini usually bukan U-Mobile dan juga bukan Maxis. So dekat sini aku pakai memang nombor yang support 5G dalam Malaysia dah. Letak dekat iPhone, dah letak dekat kebanyakan Android memang support 5G. This one belum lagi kalau korang nak tahu. Alright, features yang pertama yang korang akan nampak bila install Android 14 adalah actually lagi terang dan juga bersuluh dekat sini. Dia punya always on display ataupun clock yang ada dekat depan ni. Basically ni lebih kepada theme dekat korang punya lock screen. Dekat sini kau akan dapat a lot of variant untuk korang tukar, sama ada nombor tu lagi menegak, lagi blurry ataupun ikut font yang ada dekat situ lah. And apa yang aku suka juga, there's a lot of variety untuk korang nampakkan a bit serious, a bit corporate, a bit macam funky, ada juga dekat sini. Dan nampak macam ada 3D look juga untuk Pixel kali ni. And cara nak tukar clock ni juga is quite cool. And bukan satu nombor je, ada a lot of variant juga. So benda ni nampak macam besar, tapi sebenarnya kecil je dia punya updates untuk lock screen. Lepas tu juga korang tahu yang telefon sekarang dah banyak pakai always on display. Tak lari juga dekat Google Pixel 7 Pro ni. So dekat sini bila korang tengah ada always on display tu activated, so bila nak pergi kepada lock screen, korang akan nampak ada animation berkembang ataupun animation akan turn your screen to bright untuk nampakkan all those animation, all those font, all those clock fully working. Dan animation tu lah yang buatkan telefon ni rasa macam smooth sangat-sangat. Sekali lagi, benda tu nampak macam kecil, tapi dia buatkan operating system rasa lengkap. Tapi not just that lah, kita pergi dekat dia punya wallpaper dekat sini. Untuk orang yang suka wallpaper yang a bit creative and tak suka nak download dalam Google, macam aku sendiri akan pakai apps lain. Tapi untuk kali ni Google dah introduce a few things. Contohnya macam emoji dekat wallpaper. Ingat tak benda ni daripada siapa? Cuba korang teka. Yes, feature ni actually sebenarnya daripada iPhone tu sendiri ataupun Apple lah. Tak apa, Google kalau kau suka tiru, up to you, buat je. Lagipun benda tu boleh je buat dekat dalam apps lain. Another thing yang aku nampak juga adalah creative wallpaper tau. So benda ni kalau korang nak wallpaper yang generated by AI, this one is a good start untuk korang rasa impressed dengan Google. Sebab this feature korang tak akan dapat dekat mana-mana telefon, mana-mana Google search dalam wallpaper, tak akan dapat. Sebab ni adalah creative and direct daripada AI untuk generate sebuah wallpaper untuk korang sendiri. Another thing yang aku rasa patut di-highlightkan juga adalah cinematic wallpaper. Benda ni actually lebih kurang sama macam Apple punya portrait picture tau. So kalau korang tahu, Apple punya portrait wallpaper tu akan nampakkan kita ni separate daripada background dan akan nampak ada jam dekat atas yang boleh tembus kan, ataupun nampaklah foreground and dan juga background kan. So this time Apple nampak macam buat 3D effect dalam sebuah wallpaper, dan benda tu dinamakan, dibrandkan sebagai cinematic wallpaper daripada Google tu sendiri. But all in all, aku rasa benda ni nampak macam cool je, tapi Apple lagi nampak premium lah bagi aku. Sebab benda tu macam nampak efek biasa je. Kalau korang tilt, korang tengok different angle, akan rasa lebih lively lah. Alright, kali ni kita akan deep dive lagi dalam Android 14 yang aku dah pakai dekat sini. That is Find My Devices. Untuk orang yang memang tahu Find My Devices untuk cari telefon korang kalau hilang contohnya, dan pergi dekat Google, and kalau hilang dekat mana-mana korang akan dapat cari.
Tapi pengalaman aku tak lah. Tu pun sebab aku hilang dekat Barcelona. Sebab aku tak boleh nak cari, tak boleh nak pergi, tak boleh nak kejar orang tu. Okay, Find My Device ni memang popular dekat sebuah telefon sahaja. Dia tak popular dengan, contohnya macam kalau korang hilang earphone ataupun any other connected devices. So sekarang ni dalam Android 14, Google dah kata dia akan support untuk device-device macam tu lah. Benda inilah yang patutnya akan menyenangkan pengguna untuk cari aksesori-aksesori, contohnya macam AirTags. Yelah, Apple punya AirTags tu kan, tapi lebih kurang lah macam Google punya case ni adalah dia punya tracker kan, ataupun Tiles. And then kau punya headphone juga, and Google punya headphone juga, earphone. Basically most of item yang connected pakai Bluetooth dengan korang punya Google devices. Tapi kan Fazli, contohnya macam kalau aku tertinggal earphone dekat Lalaport, aku tak ingat dekat mana dia ada. So bila aku balik, perasan benda tu tak ada. Macam mana device aku ni nak detect earphone tu dekat Lalaport? Kata Google, dia akan guna connected networks yang ada. Orang yang pakai Android akan support that feature untuk beam that signal untuk bagi tahu dekat mana location. Dan kata Google juga benda ni adalah encrypted. Even Google pun tak dapat nak access, tak dapat nak tahu pun dekat mana kau punya accessories tu berada. Make sense? Tapi benda tu macam, ya, dia guna network orang lain. So kau tak perlu nak risau kalau orang tu pakai Android, lalu lalang dekat situ, dia akan beam dekat user tu untuk bagi tahu dekat encrypted punya signal, untuk bagi tahu dekat mana earphone korang tu berada, contohnya macam dekat dalam Lalaport. Dan ya, benda ni macam sounds a bit familiar macam iPhone punya kan. Tapi tak salah sebenarnya. Ini adalah satu benda yang bagus untuk Google tiru. Ada satu benda juga yang macam creates a lot of issue dekat basically satu dunia. That is Apple AirTags. So untuk Apple AirTags ni, orang suka letak benda tu dekat kereta ataupun nak track orang. And surprisingly benda tu kita takut sangat-sangat bila ada orang letak dekat kita. So Apple memang buat untuk detect orang ada letak AirTags dekat kita. Tapi masalahnya kalau orang tu pakai Android, orang tu tak akan tahu. So Google dah collaborate dengan Apple sendiri untuk letakkan satu feature dalam Android 14 ni untuk bagi tahu once ada orang letak tracker ataupun Apple AirTags dekat orang tu, sama ada orang tu pakai iPhone, orang tu pakai Android, boleh detect. That's why aku cakap kena upgrade OS. Pentingnya upgrade operating system dalam korang punya devices. Alright, next one kita pergi dekat RCS ataupun Rich Communication Services. Untuk orang yang tak tahu, biasanya kita guna SMS macam biasa lah kan, yang guna basically kredit kan untuk hantar message, untuk hantar MMS. Tapi RCS ni lebih kepada hantar message, hantar gambar melalui data. So korang akan dapat tahu sama ada orang tu typing, delivered dan sebagainya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dia lebih secure. Benda ni lagi secure daripada apa yang korang text sekarang ni. So RCS messages is a feature untuk sebuah telefon macam modern smartphone lah sekarang ni. Dia tak macam dulu dah. Kita lebih pentingkan security sekarang. So Google pun ada tease juga. Dia kata kita kalau boleh nak RCS messaging ni ada dekat semua devices. So kita tak ketinggalan. So that's why they even mention all operating system sepatutnya support this RCS. We hope every mobile operating system gets the message and adopts RCS. Sebab yelah, kalau korang daripada Android nak hantar message kepada iPhone, korang akan dapat that green bubble. So bila korang pakai green bubble, korang akan pakai messages yang biasa dan tak encrypted. So that's why Google cakap benda ni sepatutnya digunakan oleh semua operating system yang ada dekat dunia ni. Tak salahkan Apple kalau mengalah. Even kau punya Apple AirTags pun buat masalah dekat orang lain kot. Bayangkan Android Google yang nak kena collaborate dengan korang. Alang-alang kita cakap pasal messaging ni, Google akan letak satu features yang suggest kan untuk korang nampak lagi live, lagi seronok, lagi serius, ikut apa yang korang rasa sesuai pada masa tu. That is compose messaging. So compose messaging ni sebenarnya adalah satu suggestion daripada AI untuk letak emoji, so that macam aku cakap, korang akan nampak lagi lively ataupun tak boring sangat cara korang reply message tu. So benda ni aku tak sure sama ada dekat Google Keyboard ataupun Gboard, ataupun hanya just untuk dia punya messages. So far aku harap memang dia akan pergi dekat WhatsApp lah contohnya. Hopefully, sebab nampak sangat berguna, so that aku macam tak perlu, macam malas sangat nak jadi kreatif, nak jadi fun dalam SMS.
WhatsApp. Siapa dekat sini yang tak tahu sangat macam mana nak buat teks tu nampak seronok? Aku. Angkat tangan dulu. Other than that, benda ni bukanlah macam major sangat untuk sebuah operating system. But Google belum release yang full version lagi setakat ni. Just a sneak peek untuk Android 14 masa akan datang once di release pada bulan September ataupun this fall. So, bila? Sudah tentunya bila Google Pixel 8 ataupun 8 Pro akan announce bersama dengan Android 14 nanti. Benda yang menarik juga yang aku boleh kongsikan dekat sini adalah Google kata dia akan support WhatsApp dalam Wear OS. Finally ada juga WhatsApp dalam Wear OS. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Android 14 yang aku dah install dalam aku punya Google Pixel 7 Pro ni. And so far aku rasa macam puas hati lah nak pakai. Even tak ada perubahan yang agak drastik bagi aku. But changes is still, ataupun orang kata small progress is still a progress. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Siapa dah pakai Android 14? Cuba komen apa yang feature korang suka dalam kau punya Android 14 tu. Bukan Pixel je tau yang support Android 14. OnePlus ada few list lagi yang aku akan tekan link yang korang akan nampak dekat link dekat bawah, so that boleh install dekat korang punya Android juga. Alright, good luck. Bye.